Baik, salam sejahtera, anda bersama saya Fauzi Zin dalam cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya anda saksikan sebentar tadi sedikit infografik yang kami sediakan terkait tentang pilihan raya negeri Sabah, dan pastinya sepanjang minggu ini adalah tumpuan yang akan kami berikan. Dan pastinya kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini, kalau anda berkesempatan pergi ataupun menjenguk di esroawani.com, ada pautan khas yang kami sediakan tentang Sabah memilih yang berwarna merah. Itu yang saya maksudkan, pautan ataupun halaman khas yang kami sediakan tentang Sabah memilih. Anda klik di sini, terus anda dibawa ke satu halaman khas terkait dengan Sabah memilih. Di atas ni, ini adalah countdown ataupun muat turun menjelang pada hari mengundi PRN Sabah 2020, iaitu pada 26 September 2020 yang bermula pada jam 7.30 pagi hinggalah 5 petang. Dan fakta-fakta menarik tentang PRN Sabah juga kami selitkan dalam halaman khas ini. Anda boleh baca, dan juga laporan berita yang kami siarkan sama ada di Bulletin Awani ataupun di esroawani.com juga kami sisipkan dan juga kami selitkan dalam halaman khas ini. Anda berkesempatan, anda terus ke esroawani.com, ada pautan khas untuk ke halaman Sabah memilih. Anda boleh klik di situ untuk mendapatkan apa yang saya masukkan ini. Dan antara yang menarik perhatian saya ada beberapa perkara. Antaranya ini adalah satu laporan berita ataupun cerita rakyat yang ditulis oleh rakan saya Hasimi Muhammad, yang mana mengatakan tentang ulang alik 40 km setiap hari untuk berniaga. Siti Hajura tidak pernah lelah. Okey, nanti kita akan bercerita tentang Puan Hajura ini, tetapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Hasimi Muhammad. Kalau seingat saya sebelum ini, paling akhir kalau Hasimi kalau bercakap tentang Hasimi buat liputan di Sabah adalah bersempena dengan liputan PRK Kimanis kalau tidak silap saya. Kali ini mungkin tugasannya sedikit berbeza. Kalau dulu hanya pilihan raya kecil, hanya di Parlimen Kimanis, tetapi ini lebih besar skop tugasannya. Mungkin Hasimi boleh kongsikan sebelum kita nak bercerita apa yang lagi penting di sebalik PRN Sabah ini, di sebalik tugasan dan juga cabaran yang dihadapi oleh Hasimi secara khususnya daripada PRK Kimanis hinggalah ke PRN Sabah ini. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Sebelum kita menjawab soalan yang diajukan oleh Fauzi sebentar tadi, ketika ini saya melintas langsung berdekatan dengan waterfront Kota Kinabalu yang merupakan antara lokasi tumpuan juga pelancong setiap kali datang ke KK ini. Pastinya juga tumpuan kita dapat melihat pemandangan sekitar kawasan ini, feri-feri membawa penumpang khususnya untuk bawa ke pulau-pulau di sekitar perairan Kota Kinabalu ini. Dan kalau melihat kepada PRN dan juga PRK Parlimen Kimanis, untuk hari ini saya baru berada 2 hari di Kota Kinabalu berbanding dengan rakan-rakan tugas kita Asim, Haji Nazri, Syaf dan juga Rizal yang sudah pun lama berkampung di Sabah ini, membawakan perkembangan terkini sempena dengan PRN Sabah dari isu politik sehinggalah kepada isu rakyat. Lalu kita melihat kepada perbezaan liputan di PRK Parlimen Kimanis awal tahun lalu. Kali terakhir saya berada di Sabah, bahawa liputan pastinya kisahnya berkisar kepada Parlimen Kimanis itu dan juga Dewan Undangan Ridun bergawan dengan bakut isu-isu yang dibawakan dalam Parlimen tersebut. Suara-suara rakyat di Parlimen tersebut beza juga kali ini. Kalau kita lihat PRK Kimanis ketika itu masih lagi bukan diadakan dalam norma baharu berbanding dengan kali ini. Ia telah pun diadakan dalam norma baharu ataupun kebiasaan baru yang perlu mematuhi SOP yang begitu ketat sekali bagi mengelakkan penularan COVID-19. Dan ketika itu seingat saya pada awal tahun lalu, isu-isu yang dibawakan berkaitan dengan PAS Sementara Sabah PSS antara yang mendominasi dalam Parlimen Kimanis. Namun kali ini pastinya isu yang dibawa lebih menyeluruh, pastinya mengenai pembangunan di wilayah Sabah ini secara menyeluruh, apa yang akan ditawarkan oleh wakil-wakil rakyat yang bertanding di PRN Sabah ini pada 26 September ini, yang akan dizahirkan oleh rakyat di Sabah ini untuk diberikan mandat pada wakil-wakil rakyat baru. Pastinya kita melihat kepada tumpuan dari sudut ekonominya, pembangunan Sabah itu sendiri, dan juga bagaimana kita lihat contohnya dari sudut pertanian yang menjadi penyumbang ketiga terbesar dalam sektor pertanian di Malaysia itu, mampu untuk mengangkat atau menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk di Sabah ini. Jadi perkara-perkara itu pastinya akan lebih menarik tumpuan kita berbanding dengan PRK Kimanis ketika itu yang hanya berkisar
kepada kelompok di sekitar itu saja, yang mana ketika itu penjuru bertandingnya melibatkan 2 penjuru. Kali ini kita lihat lebih saingannya kerana membabitkan lebih 400 calon yang akan bertanding dalam PRN Sabah kali ini, Fauzi. Dan sebelum saya tiba di sini juga kita melihat pada isu-isu yang dibawa. Saya sempat juga menyediakan laporan berkaitan dengan isu bagaimana wakil rakyat perlu mengatasi masalah pengangguran di sini. Kalau kita lihat kadar pengangguran di Sabah ini 5.8%, kedudukan kedua tertinggi di Malaysia. Jadi perkara itu pastinya perlu diberi tumpuan bagaimana sektor-sektor utama industri penting di Sabah ini, khususnya pertanian, ekopelancongan, mampu mengatasi atau mengurangkan kadar pengangguran di Sabah ini, Fauzi. Okey, Hasimi, seperti yang Hasimi katakan, itulah perbezaan yang Hasimi dapat rasakan kalau dahulu di liputan PRK Kimanis itu sebelum fasa pandemik, dan kali ini di Pilihan Raya Negeri Sabah ini adalah waktunya, cabarannya juga lebih besar apabila liputan perlu dilakukan dan juga Pilihan Raya Negeri dilakukan ataupun dijalankan dalam fasa pandemik. Hasimi, tadi disebutkan daripada cerita politik hinggalah ke cerita rakyat, seperti yang saya telah bacakan sikit tadi, adalah antara laporan berita yang dikongsikan oleh Hasimi. Dan kalau ikutkan dalam jadual liputan kerja ataupun liputan tugasan untuk Hasimi pada hari ini pun, Hasimi perlu membuat tinjauan untuk mendapat maklum balas daripada rakyat secara khasnya ataupun daripada akar umbi tentang bagaimana mereka menghadapi fasa pandemik ini. Apatah lagi kita juga telah dimaklumkan menjelang pada penamatan moratorium. Mungkin boleh dikongsikan sedikit hasil tinjauan yang Hasimi lakukan, khususnya bagi kelompok peniaga, kerana kita tahu mereka inilah yang paling terkesan, yang menerima impak paling besar pasca pandemik COVID-19 ini. Betul, Fauzi. Kalau semalam juga kita membuat liputan berkaitan dengan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh rakyat khususnya di Sabah ini. Semalam kita berkesempatan untuk menemu bual Michael Low berkaitan dengan penyedia perkhidmatan barangan di Tampar Ruli, bagaimana beliau juga berdepan dengan cabaran yang begitu besar khususnya ketika pasca PKP ini, bagaimana beliau bangkit semula selepas berdepan dengan kesukaran syarikatnya terpaksa beroperasi dalam kadar yang begitu terhad berbanding dengan sebelum ini. Jadi hari ini juga kita melihat kepada tumpuan seterusnya, iaitu keadaan peniaga-peniaga makanan. Kalau kita ini tinjauan yang dilakukan, kalau lokasi berlintas langsung ini sekitar 500 meter, iaitu di Pasar Besar Kota Kinabalu. Tadi kita berkesempatan untuk mendapatkan reaksi daripada peniaga makanan, bagaimana mereka bersiap sedia untuk berhadapan dengan tempoh moratorium yang akan dijangka akan tamat tidak lama lagi, dan bagaimana keluh kesah mereka diluahkan ketika kita berjumpa pada sesi sebelah pagi tadi, termasuk juga salah seorangnya adalah membabitkan peniaga nasi lemak yang sudah pun 13 tahun mengusahakan perniagaan tersebut. Bagaimana diceritakan kekangan yang dia hadapi khususnya ketika pasca PKP ini, di mana kalau melihat antara yang dikongsikan oleh peniaga nasi lemak tersebut, iaitu saudara Muhammad Razali Cik Mansur, di mana ketika itu digambarkan bahawa perniagaan yang begitu maju sekali dengan kehadiran pelanggan-pelanggan khususnya daripada penduduk setempat. Yang ketika itu juga kalau diceritakan oleh beliau bagaimana beliau menyediakan ataupun menawarkan lebih kurang 3 hingga 4 ribu nasi lemak sehari. Namun ketika ini hanya mampu menawarkan 500 bungkus sahaja setiap hari. Jadi perbezaan itu, impak daripada PKP ini sedikit sebanyak telah pun memberi cabaran besar kepada beliau untuk bangkit semula. Namun dengan adanya bantuan daripada pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, ia sedikit sebanyak telah pun mengurangkan beban beliau khususnya dalam menyediakan keperluan asas, walaupun kita lihat bantuan itu mungkin sedikit, namun ia begitu besar kepada peniaga-peniaga ini untuk memulakan semula perniagaan mereka. Begitu juga dengan seorang lagi, iaitu Siti Hajura Abdullah yang telah disentuh oleh Fauzi sebentar tadi.
kilometer ulang-alik daripada Tuaran ke Kota Kinabalu untuk meneruskan perniagaan beliau yang sudah pun diusahakan 45 tahun lalu. Bagaimana cabaran yang dihadapi setiap hari ketika ini, terpaksa berjam-jam menunggu pelanggan walaupun untuk dapatkan RM60 itu digambarkan sungguh perit berbanding dengan keadaan sebelum ini. Jadi perkara-perkara itu membelenggu peniaga-peniaga makanan ini, khususnya tumpuan kita hari ini, untuk mereka bangkit semula, mengharapkan khususnya bantuan-bantuan dari sudut penjana prihatin yang telah pun disediakan oleh kerajaan sedikit sebanyak mampu membantu mereka, Fauzi. Hasimi, kalau kita tahu, kalau berdasarkan laporan KDNK bagi negeri Sabah, kalau ikut peratusan yang agak tinggi, lebih kurang 38-39% datangnya daripada sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan yang dimaksudkan antaranya mereka yang terlibat dalam sektor perwujudan, yang terlibat dalam sektor yang menyediakan perkhidmatan makanan seperti Puan Hujura dan juga Encik Muhammad Razali ini. Apa kata, sebelum saya nak bertanyakan soalan lanjut kepada Hasimi, kita dengarkan apa yang diharapkan ataupun yang menjadi keluhan ataupun apa yang disuarakan oleh dua peniaga ini, Encik Muhammad Razali, Cik Masyur dan juga Puan Siti Hajura Abdullah. Kalau dia pertimbangkan sambung lagi tak perlu bayar moratorium tu, alhamdulillah. Tapi kalau perlu bayar sudah, kami pun faham juga. Habis yang duit untuk generate ekonomi bandaraya kami di sini pun duit dari kami juga. Boleh faham. Susah mau dapat. Kalau dulu senang, tak payah panggil dorang sendiri duduk, ada duit juga dorang pun susah, kami pun susah. Paling-paling dapat 60 pun susah. Berapa jam kau kira dari jam 5 pagi sampai jam sekarang, kalau pagi-pagi sejak ada macam begitu. Kalau pukul 9, jam 10 kami duduk-duduk sudah. Paling-paling kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang tiada datang. Okey Hasimi, daripada keluh kesah ataupun cerita yang dikongsikan oleh dua peniaga ini kepada Hasimi, mungkin boleh diceritakan bagaimana dua peniaga ataupun mereka yang lain bangkit daripada terkesan ataupun terjejas akibat impak pandemik ini. Baik Fauzi, seperti mana kita katakan, antara sedikit bantuan yang telah diberikan dari sudut moratorium penangguhan bayaran sewa premis itu sedikit sebanyak telah membantu mereka. Walaupun kita tanyakan berapa sebenarnya bayaran yang dikenakan, mereka mengatakan bahawa RM128. Namun walaupun kita lihat secara mungkin kita orang biasa, mereka di luar sana melihat angka RM128 itu tidaklah begitu besar, namun ia sangat meringankan beban mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan, dengan tempoh pembayaran itu ditangguhkan. Jadi ini sedikit sebanyak telah pun membangkitkan mereka semula untuk memulakan perniagaan. Selain juga bantuan-bantuan dari sudut tekun, dari sudut mikro kredit yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Ia sedikit meringankan beban mereka untuk mengurangkan kos operasi, mengembangkan kembali perniagaan mereka, memulakan semula fasa-fasa untuk menaikkan kembali perniagaan mereka, Fauzi. Jadi itu antara yang telah pun diluahkan oleh mereka, menzahirkan harapan yang agak besar agar mandat yang akan diberikan pada PRN kali ini sedikit sebanyak akan melihat kembali masyarakat atau rakyat-rakyat di bawah ini supaya terus dibela pada masa akan datang, Fauzi. Okey Hasimi, lebih kurang dalam 1-2 minit ini, apa kata tadi kita dah cerita tentang cerita rakyat, kalau boleh, sebab esok adalah hari pengundian awal bagi PRN Sabah. Kalau boleh Hasimi, boleh kongsikan bagaimana tahap kesiapsiagaan bagi pihak yang berwajib, mereka yang menguatkuasa ataupun yang mengawal selia tentang tata cara pilihan raya ini, tahap kesiapsiagaan mereka dalam menjelang pilihan negeri Sabah esok, kerana kita dimaklumkan sejumlah 16,877 yang akan mengundi esok di 55 pusat mengundi dan di 73 saluran. Tahap kesiapsiagaan daripada hasil tinjauan Hasimi. Betul Fauzi, pastinya kita lihat SPR telah pun memainkan peranan yang begitu penting, dan juga dengan pihak anggota keselamatan di Sabah ini. Kita lihat dari sudut SPR misalnya pelaksanaan garis panduan pencegahan COVID-19 yang telah pun diterapkan di PRK, Chini dan Slim terus ditambah baik dalam PRN Sabah ini bagi memastikan pencegahan dan juga penularan COVID-19 itu dapat dielak. Dan semalam kita juga berkesempatan untuk hadir pada sidang media yang dilakukan oleh Pesuruhjaya
Polis Sabah Datuk Hazani, di mana beliau melihat dari sudut kesiapsiagaan pihak anggota polis untuk berdepan dengan PRN Sabah, khususnya esok, di mana dimaklumkan juga bahawa kawalan di sempadan khususnya di Pantai Timur Sabah telah pun diperketatkan oleh anggota polis dan juga ATM untuk memastikan bahawa khususnya kehadiran parti dapat dihalang daripada masuk ke negeri Sabah, khususnya untuk mengelakkan penularan COVID-19. Dan begitu juga kita melihat kepada SOP yang telah pun dipertingkatkan dan diperkemaskan oleh pihak keselamatan. Selain juga maklumkan bahawa prosedur ataupun kelulusan untuk kempen telah pun diperketatkan oleh pihak polis untuk memastikan bahawa kempen dijalankan oleh calon-calon mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi kita harapkan esok pastinya undi awal ketetapan SPR adalah untuk memastikan penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan juga penggunaan cecair pembasmi tangan akan dipatuhi oleh pengundi-pengundi awal dan juga calon yang akan buat tinjauan esok di 55 lokasi pusat pengundian, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Hasimi Mohamad. Harap-harap untuk terus menjaga kesihatan, kerja juga kesihatan perlu diutamakan. Hasimi dan juga rakan-rakan lain, Asim Hassan, Haji Nazri Kahar dan juga rakan-rakan wakil Isra Awani, antaranya Syahrizal, Rizal dan juga Ruzani, untuk membawakan liputan esok adalah hari pengundian, sehinggalah pada Sabtu nanti adalah hari pengundian bagi pilihan raya negeri Sabah, iaitu pada 26 September. Terima kasih pada Hasimi. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.